Testing 1 2 3 percubaan 1 2 3 testing. Assalamualaikum semua. Hari ini kita ada team C 1 2 3 4. Okey. Oh, ada lagi. Oi, tanya dah hari ni. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada semua. Saya ada nampak muka-muka yang nama-nama yang biasa actually dalam kelas kita lah sebenarnya. Terima kasih lah atas kerjasama anda semua. Okey, basically hari ni sesi kita adalah sesi yang untuk macam mana kita nak fokus kepada untuk coaching saja. So dia bukan sesi kelas. So tak ada slide dan tak ada bahan mengajar lah kebiasaannya. Apa yang biasanya kita akan proceed biasanya adalah dari segi informasi, dan saya akan tanya seorang-seorang untuk macam mana program untuk run campaign, terutamanya nak buat campaign masa hari raya ataupun untuk Ramadan campaign ni lah. So pertama kali saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Pada esok hari insyaAllah hari pertama kita berpuasa, and ada 3 ke 4 benda jugalah yang saya akan discuss untuk sepanjang program hari ini. Okey, yang pertama tanya kepada anda semua, Group C, anda actually sesi kita ini sesi kita yang pertama lah official untuk Team C. Sebab bila saya baru balik daripada Terengganu, so ada yang datang bertemu dengan saya sebenarnya masa sesi kita, kelas kita tempoh hari. Walaupun agak lewat, tapi alhamdulillah saya dapat banyak input dan feedback menarik tentang apa yang terjadi dalam perniagaan di sana lah sebenarnya. Untuk pengetahuan semua, saya ada masalah internet dekat sana. So bila nak guna wifi memang sangat lambat. So last saya jumpa satu tempat di mana untuk sesi yang akan datang, sesi grup besar, saya akan insya-Allah kalau saya dapat invitation lagi, saya akan pergi ke Terengganu lah untuk turun bersama anda yang meminta saya untuk turun secara fizikal. Okey. Sebelum tu biar saya nak brief sikit. Ini adalah kali ketiga lah saya nak brief. Sesi kita adalah kita terdiri daripada 3 kali sesi grup kecil. Okay, so kita ada grup kecil dan kita ada satu kelas untuk grup besar. So grup besar ni basically daripada gabungan team A, team B dan team C. So grup kecil ni adalah daripada grup A, grup B dan grup C, di mana sekarang ni saya bersama dengan anda daripada grup C. So akan ada kerja-kerja assignment dan juga apa yang anda patut buat untuk setiap kali sesi grup kecil kita. Okay. So saya ucapkan tahniah kepada semua, terutama sekali saya nampak kat sini Puan Robiah ada, as usual, Puan Nosila, Syafiqah, dan saya nampak Cik Zabah pun ada juga. Cik Zabah yang mana Okay. So basically apa yang saya nak sharekan hari ini adalah lebih kepada macam mana planning anda untuk buat kempen marketing semasa bulan puasa. So kita ada sesi ni selama 3 bulan dan setiap minggu dan juga setiap bulan kita ada format yang berbeza. So apa yang anda kena buat adalah basically anda akan anda follow dalam 5 ke 10 minit sesi penerangan, dan di akhir sesi tu kebiasaannya saya akan interview satu persatu apa jenis perniagaan anda dan apa level perniagaan anda sekarang. So dari situ saya dapatkan input apa berkaitan dengan bisnes anda tu. So kita akan sharekan lebih sedikit sebanyak macam mana nak improvekan perniagaan masing-masing. Kalau siapa yang berniaga produk frozen, which is banyak majority di kelas kita yang sebelum ni adalah dari segi produk makanan dan kesihatan. So kita akan ajar macam mana menggunakan platform-platform e-commerce, marketplace, social media, dan macam mana nak buat jualan gunakan di online semata-mata. Okay. Platform tidak terhad di Facebook, di Instagram, di Twitter ataupun di Google semata-mata, tapi platform kita
kita mempergunakan semua platform yang sedia ada. Syaratnya anda mestilah update dan anda mestilah ada bahan marketing. Okay? So bahan marketing contohnya macam kita panggil marketing kit lah selalunya. Contohnya macam poster, gambar, video, content writing dan sedikit penerangan biasanya tentang produk ataupun servis anda. So apa yang kita akan go through selama 3 bulan ni adalah sesi terus menerus di mana anda kalau siapa yang di dalam kelas tu adalah lebih kepada hands on sahaja. So yang ni lebih kepada di kelas anda lebih kepada amali. So sini kita terus buat hands on secara praktikal, anda follow terus buat dan setiap minggu saya akan recap balik siapa yang buat dia akan dapat kelebihan dia. Okay? Contohnya saya dapat feedback daripada peserta yang sebelum ni daripada tim A dan tim B. Ada peningkatan mendadak dari segi jualan, ada peningkatan mendadak dari segi recruitment agent, ada yang dah start ada stokis, ada yang dah plan macam-macam. Tapi apa yang diorang buat adalah bila dapat task, dia terus buat saja. So itu yang paling penting dan contoh macam saya kalau saya suruh update, buat live kat Facebook, so anda hanya perlu buat live update kat Facebook, itu saja. So contoh macam sekarang ni, saya tengah build up trend untuk sentiasa live setiap kalau boleh setiap malam lah. Dan kalau tak boleh kita buat at least minggu 3 kali. Kerana apa? Sebab kebiasaannya kita nak menjual credibility kita dulu. So orang nak nampak kita, orang nak nampak persona di sebalik produk tu sebenarnya. So product is number 2 sebenarnya. Kita menjual kita dahulu, barulah kita jual produk kita. Okay? So itu target market yang kita nak arrangekan. Dan untuk sekarang ni saya nak buka dulu kepada sesiapa. Ada tak apa-apa soalan? Sebab sesi kita ni kita bermula lewat sikit tadi, 10.30. So insya-Allah tak ada halangan kalau nak start sampai ke pukul 12 ke pukul 1 pun tak ada masalah. Okay? Atau nak sampai sahur pun okey saja. Sebab ini antara amalan yang saya buat kebiasaannya pada bulan Ramadan. Apa yang saya buat biasanya saya akan attend kelas-kelas dan juga saya akan banyak untuk training kepada ejen dan juga stokis saya. So sepanjang bulan puasa kita hanya bekerja selama 20 hari saja daripada seminggu sebelum puasa, minggu puasa sehinggalah minggu ketiga. Itu saja. Okay? Kita tak kerja sampai hari raya apa semua sebab kita setkan matlamat. Contoh untuk bulan puasa ni saya dah setkan tim. Okay, tim kita nak fokus kepada let's say 200,000 sale. Okay. Ini berdasarkan data-data sebelum ni lah. Contoh kita ada sale lebih kurang dalam tak banyak dalam 100,000 average. So untuk mendapatkan sale 200,000, apakah matlamatnya? Okay, saya sharekan dulu. Sebab selepas ni apa yang anda kena buat adalah anda kena sharekan dalam masa bulan Ramadan ni berapa target sales yang anda nak fokuskan. Kita panggil magic number istilah dia. Contoh anda nak jualan sehingga 10,000, 20,000, 50,000 atau sehingga ke 500,000 pun tak ada masalah. Tapi kita akan identify dulu berapa banyakkah modal yang anda ada. Dan the next part, adakah anda bersedia untuk menerima customer-customer yang datang? Dah ada pekerja yang boleh assist ke ataupun SOP untuk pembelian tu, adakah anda ready? Okay? So banyak kriteria juga yang diambil kira sebelum kita nak set kan. Dan apa yang diperlukan kebiasaannya kita akan minta data 3 bulan sale sebelum ini. Okay? 3 bulan sale sebelum ini. So macam sekarang ni adalah bulan April. So kita akan minta, okay, boleh tak bagi saya data sales report pada bulan Mac, bulan Februari dan juga bulan Januari. Senang sebab kuartal pertama ni kita still baru lagi. Dan berdasarkan data yang anda share, which is anda kena check, anda kena isi dalam access selepas ini, yang juga sebenarnya saya sharekan benda ni di dalam sesiapa yang join kelas saya sebelum ni, di sesi 101. So kita akan cuba buat pada sesi close untuk meet up nanti. Okay?
So ini data ni sangat penting sebab kita nak tahu di mana tahap anda dulu. So sampai jualan ke 10,000 ke, atau sampai jualan ke 20,000 ke, ataupun ke 50,000. So itu yang kita perlukan data dulu, berapa banyak customer segment anda. Berapa besar anda punya marketing channel tu. Andakah dah start guna FB Ads ataupun Google Ads. Dan yang paling penting sekali kita nak tahu juga tahap kemampuan nak sediakan produk. Kalau produk buat sendiri, nak jual sampai 10,000, 20,000, adakah larat anda nak masak ke sendiri kalau produk masak lah. Adakah anda nak pack benda tu seorang-seorang. So dia ada strategi dan dia ada SOP yang kita boleh suggestkan kepada sesiapa yang nak jual online. Memang best jual online. Tapi bila terlalu banyak sangat jualan, kita tak ada team yang nak bantu kita, ini adalah satu masalah sebenarnya. Okay? Alright. So boleh tak kita nak sharekan, siapa nak volunteer untuk nak sharekan bisnes dia, dan saya nak tahu juga sebelum join kelas apa yang tahap anda sampai mana, dan selepas kelas ada tak bagi improve sikit sales ke ataupun apa yang anda buat selepas kelas tu. Boleh? Saya minta untuk sesiapa yang boleh just onkan je webcam, on je kamera, tak ada masalah. Sebab ini sesi dua hala. Dia adalah personal coaching, personal group coaching. So anda dahulu yang penting. Saya bercakap dalam like 10 minit saja, tapi feedback daripada anda yang saya perlukan. Boleh Tuan Zaman nak start dulu ke? Ada siapa yang boleh start dulu? Selalunya kalau volunteer, saya Puan Rabiah yang akan volunteer dulu. Saya jemput sesiapa yang free. Boleh je buka mic, tak ada masalah. Sebab kita sesi dua hala. Okey, saya baca komen lah kalau macam tu. Daripada Syafiqah, saya tak pandai buat. Syafiqah ada? Syafiqah ada ke sekarang? Saya tak pandai nak buat copywriting. Okey, basically saya pun tak pandai nak buat copywriting. Tapi saya belajar macam mana cara nak buat copywriting jugalah. Dan masih lagi belajar, masih lagi beli buku. Ada. Okey, aduh, dekat dengar. Okey, nak buat copywriting. So basically nak buat copywriting ni ada beberapa elemen sebenarnya. So basically copywriting yang bagus adalah copywriting yang membuatkan orang untuk baca kita punya posting, sama ada di Facebook ataupun di Instagram ataupun di blog dan sebagainya. Ataupun mungkin kita boleh gunakan copywriting ni untuk iklan-iklan kita di Facebook Ads ataupun Google Ads. Ataupun copywriting ni digunakan untuk sebagai landing page di website atau website jualan ataupun sebagai template di dalam website. So antara unsur-unsur penting di dalam copywriting, okay. So basically ni adalah soalan sama juga yang ditanya oleh group A dan group B. Macam mana nak buat copywriting yang menarik perhatian? So elemen yang pertama, ni saya dapat semasa saya bekerja di company mudah.my. So apa yang berlaku? Setiap hari kita go through lebih kurang 10,000 ke 15,000 iklan yang masuk. So bila saya bertugas di bahagian laptop dan juga di bahagian mobile, siapa yang kita tengok adalah kebiasaannya yang pertama sekali adalah title produk tu. Yang kedua, kita akan go through dari segi gambar produk tu. Dan selepas gambar produk tu, barulah kita akan baca description produk. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya, manusia akan baca tajuk dahulu. So kalau copywriting anda tak ada tajuk, tak ada isi dan tak ada call to action, the last part, so benda tu takkan ada apa-apa tindakan. Okay, boleh? So pada siapa nak tulis, sulit, boleh tulis, tak ada masalah. So yang pertama sekali kita letakkan tajuk dulu biasanya. Contohnya tajuk yang menarik perhatian adalah tajuk yang berdasarkan daripada keywords produk ataupun keywords target kita. Contoh kalau ada produk, saya perlukan produk lah sebenarnya. Contoh saya menjual kurma. Untuk bulan puasa obviously lah saya jual kurma lah, senang. Kalau anda tengok belakang ni, ini adalah produk saya. So apa yang kami fokus, ramai sebenarnya yang jual kurma.
Tapi kami jual kurma yang mahal. Kami tak jual produk kurma RM10, RM20. Kami tak buat. Okay? Kami hanya fokus pada produk yang 70, 80, 90. Cuma baru ni saja new packaging yang kita identify as a gift shop. Bukan gift shop. As a gift kepada mereka yang di bandar yang nak hantar ke kampung-kampung. So apa yang berlaku, kita akan ambil satu elemen emotion. Okey, apa yang membezakan kurma kita ni? Satu, contoh nak beli tak dapat balik kampung, nak berbuka puasa bersama kurma ataupun nak kirim kurma ke sahabat-sahabat, kawan-kawan dan di kampung dan sebagainya. So ada beberapa ayat headline yang saya sendiri gunakan. So saya letakkan tajuk. Biasanya tajuk ni adalah selepas kita kaji di Google Keyword Tools. So adalah salah satu tools yang saya sendiri gunakan. So saya dapati carian perkataan ni di type di Google lebih banyak lagi. So saya ambil keywords tu, contoh kurma jual murah, pemborong kurma dan sebagainya. Saya ambil tajuk tu, saya jadikan sebagai salah satu perkataan tu sebagai tajuk dia. Dan kebiasaannya saya akan main dengan lokasi. Contoh, ini kalau kita main FB Ads lah. Saya hanya fokuskan copywriting tu hanya di satu-satu tempat. Contoh mereka di Alostar, mereka di Kota Baru, mereka di Kuantan, Pahang. So saya terus mention, adakah anda perlukan nak makan kurma sedap di Kuantan? Kami ada ejen contoh. Ataupun dalam bentuk saya nak recruit ejen. So benda yang penting adalah kita letakkan keywords dan selepas tu kita letakkan lokasi. Ejen ataupun ejen jualan di Kota Kinabalu dan sebagainya. So saya selalu letakkan dulu nama keywords atau contoh saya jual power bank. Power bank yang tahan lama di Seremban. So benda tu menunjukkan kita ke arah local location. So sangat-sangat berkesan so far saya test sebab apa? Iklan yang copywriting yang sama saya gunakan di Shopee, title tu main peranan penting. Okay? Antara 3 elemen yang saya gunakan di Shopee adalah ready stock. Sebab saya ada ready stock. Yang kedua adalah local seller. Maknanya saya bukan daripada China, saya bukan daripada Indonesia, saya bukan daripada Thailand dan sebagainya. Saya daripada Kuala Lumpur. So kebiasaan bila orang beli di Shopee, ni psikologi di Shopee lah, salah satu platform yang saya gunakan. Orang suka beli di tempat yang dekat. Okey, contoh kalau saya di KL, saya akan beli seller di KL sebab kita nak dapat item tu cepat. Walaupun harga saya agak mahal, tapi kita akan fokus kepada mereka yang nak produk tu secepat mungkin. Sebab kalau beli daripada China, item contohlah beli power bank daripada China, harga dia actually lagi murah. Tapi kalau bila dia cari dekat tu, dia dapati okey, saya seller lokal daripada Ampang. So obviously saya akan dapat advantage di situ sebab ada certain seller, dia bukan seller, dia certain buyer ni dia suka tempat yang dekat. Dan bila dia dah habis bayar, dia check, dia tanya okey boleh tak nak COD dan sebagainya, that's another part lah. Tapi kebiasaannya pembeli akan beli kepada seller yang berdekatan. Dia tak akan beli dengan seller yang jauh selalunya. So apa yang jadi dekat headline ataupun title tu saya terus letak ready stock, local seller, saya jual daripada Ampang contoh. Dan juga tambahan lagi, kebiasaannya saya akan letakkan setiap pembelian akan ada gift, akan ada free delivery dan sebagainya. Saya akan letakkan ayat-ayat promotion di headline. Okay, that's number 4. Structure untuk buat copywriting. Yang kedua, paling penting, kalau anda update di Instagram ataupun anda update di Facebook, penting untuk update bersama gambar ataupun video bersama. Sebab apa? Sebab sekarang ni adalah zaman everything on phone. So kita akan ada masa lebih kurang 3 ke 5 saat saja untuk menarik perhatian orang. Dan bila customer go through posting di Facebook ataupun Instagram, first kali dia akan tengok gambar ataupun video. Dan barulah kita punya copywriting tu biasanya. So gambar yang menarik adalah gambar yang terang, jelas dan gambar yang ada emosi sebenarnya.
Okay, contoh kalau saya ambil contoh lah satu produk. Ada produk apa sekarang ni? Okay. Ni ada sampel daripada peserta kita. Okay. So saya ambil contoh produk makanan. Produk makanan sebab one thing kalau kita menjual makanan terutama di online, kita tak boleh rasa. Buyer ni tak boleh rasa. Dan antara benda yang tak best di online sebenarnya customer tak boleh nak bau. So, dia tak boleh bau, dia tak boleh nak rasa. So, macam mana kita nak menjual terutamanya produk makanan? Bulan puasa ni produk makanan lah antara yang tertinggi. So, macam mana kita nak jual? So, kebiasaannya kita akan buat video ataupun live ke ataupun record video tu macam mana cara nak makan dia saja. Okay, apakah dia ada, berapa detail sedikit. So itu antara ciri-ciri video yang orang nak tengok. Orang nak tengok contoh biasanya kita nak makan lah. Okay, ambil satu makan. Ada saya share dalam group B, dia bertanya macam mana kalau saya jenis pemalu, saya tak tahu nak cakap apa, nak buat live. So biasanya saya suggestkan buat live, buat dalam masa setengah jam cukup, buat live makan je. Kalau anda produk makanan lah. Hari-hari makan je. Saya dah bagi tahu Puan Robiah, tak tahu dia dah makan belum kuih dia. Okay? Record, letak phone, anda hanya perlu makan dan borak saja. Kita tak payah menjual sangat. Sebab orang akan membeli dengan kita bila dia biasa. Dan terutamanya di online, cabaran utama adalah bila customer tak dapat test dulu. So orang akan beli kalau kita makan tu nampak sedap lah sebenarnya. Of course yang ni kena produk sedap lah. Kalau produk tak sedap, ada masalah kat situ. Saya nak tanya kat sini, ada tak siapa yang jual produk makanan dalam grup C? Okay, boleh buka audio, boleh buka webcam. Saya jual kepek seaweed. Kepek seaweed lagi best. Bulan puasa memang bulan buat duit. Okay, cuma challenge dia macam mana nak delivery produk ni ke satu Malaysia, ke Sabah Sarawak ataupun mungkin sampai ke Singapura. Macam mana challenge dia, which is saya ada sharekan cara menggunakan shipping option. Contoh send guna easy parcel ataupun guna Grab dan sebagainya. Okay, so produk makanan actually yang paling senang sekali lah compare dengan produk kecantikan dengan produk produk kesihatan. Sebab makanan kita boleh makan hari-hari. Kalau jual ubat, takkan kita nak makan ubat hari-hari kan? So akan jadi satu isu jugalah sebenarnya. Tapi apa yang saya boleh suggestkan, first kali, make sure, step pertama, make sure video anda terang. At least ada lampu. Jangan harapkan lampu Kalimantan tu, tapi invest untuk at least ada satu ring light. Beli satu, contoh macam ni. Ni saya beli kat Shopee je ni. Okay, invest untuk ada satu lampu supaya, okay, matematik dia simple je. Gambar yang terang, okay, sini saya record guna webcam saja. Ada juga saya kadang-kadang saya guna static camera. So gambar yang terang dan gambar yang jelas terhasil daripada cahaya yang cantik. Okay, dia bermula daripada background anda. Contoh background ni saya sengaja letak background ni lah. Okay, so make sure anda jaga 3 benda ni. Okay, jagalah lampu anda. Okay, kalau boleh ada lampu sikit lah. Letaklah lampu apa-apa pun, jangan harapkan lampu daripada dinding tu ataupun lagi lampu ceiling, sebab benda tu akan membuatkan anda nampak gelap. So orang, kita nak jual diri kita ni, kita nak orang tengok kita. Okay, kalau boleh siapa yang nak buat video sambil masak ke apa, tak ada masalah, okey saja. Cuma at least nampak bersiap sikit lah. Itu saja. Okay, bagi yang Melayu of course lah, kalau tu kena menutup aurat lah, janganlah buat live dalam nampak belakang pintu bilik air dan sebagainya. Bukan tak boleh, boleh je, tak ada masalah, tapi mana tahu tiba-tiba ada orang datang masuk bilik air tak perasan, nampak telanjang bulat kan. So kena jaga bab-bab macam tu. Okay, so nak buat live terutamanya sebab orang lain boleh nampak kita satu dunia. So apa yang kita perlukan, first kali adalah lampu yang terang dan make sure suara tu jelas. Okay, boleh Itu yang paling utama sekali. Okay, so kalau untuk produk makanan, anda boleh start dengan ambil ke dulu, tak payah cakap apa-apa.
Kalau ada orang tengok, greeting saja. Istilah dia adalah greeting. Kita baca, apa khabar? Puan Robiah, buka kamera lah. Dah makan ke belum? Syafiqah, macam mana? Puasa tak esok? Dah masak ke sahur? Contoh macam tu lah. Apa yang kita akan buat, kita akan borak je dulu. Okay? Right. So, ya betul. Buat live bisu, betul. Siapa ni? Syafiqah. Alright. Okay, actually dalam kelas sebelum ni semua buka webcam tau. So saya rasa awkward sikit bila cakap seorang. Okay. So betul juga kata Silawati, basically orang nak cepat. Yang ni case dekat Shopee je lah. Orang nak cepat, orang nak kalau boleh kita tengah makan ni, time ni juga dia nak. Okay. So apa yang kita boleh offerkan kepada customer, okay, customer kalau you nak dapat sekarang, boleh beli di link di bawah. Okay. So selepas gambar dan juga video yang seterusnya di dalam copywriting, kita letakkan kelebihan produk kita. Okay, contohnya saya boleh share kat sini. Keropok baby Terengganu ni basically dia ada banyak flavor. So dia ada flavor sirih, cheese, salted egg, tom yum, barbecue dan sebagainya. So cara nak dapat pun senang saja. Boleh order di link bawah, anda terus bayar dan produk ni kita boleh terus hantar pada esok pagi. Satu Malaysia. Nampak tak? So antara yang saya gunakan adalah saya mention tentang brand atau dia punya flavor. Produk makanan flavor lah biasanya. So selepas kita mention flavor, kita explain sikit tentang apa jadi sebab keropok. Semua orang tahu pasal keropok lah saya cerita. Tak susah sangat lah untuk explain. Tapi anda boleh buat demo sikit lah tentang apa yang membezakan keropok ni sebab contoh keropok ni ada perisa tom yum. Okay. Lepas tu ada perisa yang lain macam biasa sajalah. Saya tak nampak apa yang tu sangat. Dan kita boleh explain juga produk ni dikeluarkan oleh usahawan Bumi Putra di mana dia dijamin halal, bla 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 dan sebagainya. Tuan Zabah pun dah start makan dah. So basically itu saja kita buat. Tiap-tiap malam kita buat ni je sekarang ni. Sambil live makan, sambil live makan. Ini kalau siapa yang jual produk makanan lah. Sebab apa? Sebab ini pengalaman yang saya buat 4 tahun lepas di mana pada bulan puasa kebiasaannya selepas waktu solat tarawih ni dia ada satu gap dalam biasanya awak akan start pukul 10, pukul 11 ni dia akan start online. So apa yang terjadi, pembelian adalah lebih tinggi waktu ni berbanding dengan waktu siang. Okay, sebab apa? Sebab kena ingat dua benda elemen yang saya sharekan ni sangat-sangat berharga dan saya harap anda boleh ambil benda ni, buat terus. Okay? Orang membeli. Aduh, bisingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Robiah mana ni? Tak nampak. Baru nampak sekejap terawih masjid lewat. Oh, buat terawih 20 ke? Apa khabar, Coach? Baik-baik. Alhamdulillah. Saya baru balik Terengganu ni. Yelah, hari tu tak sempat nak pergi. Yelah, faham. Saya pun balik sekejap je. Sebab ada meeting kejap. Lepas tu terus balik je. Oh. Okay. So saya nak sharekan dulu Puan Robiah. Kejap lagi kita borak Selepas ni saya nak tanya banyak soalan. Okay. Alright. Tak nenas. Tak nenas. Okay, kejap lagi. Mana tak nenas? Tak nampak pun? Ada. So out. Alhamdulillah. Oh, okay. Alright, kejap lagi saya akan tanya soalan dan saya harap Puan Robiah boleh jawab lepas ni. Kita sharekan kepada semua Alright. Okay. Saya mutekan kejap Alright. Okay, so antara benda yang penting dan benda yang membuatkan orang membeli, yang pertama adalah dari segi produk kita ni ada testimoni tak? Ada tak feedback daripada orang lain? So apa yang biasanya saya buat adalah saya akan explain produk ni biasanya senang didapati apa semua dan saya akan tunjukkan juga macam mana cara orang nak beli. So mudahkan macam mana customer nak beli dengan kita. Okay, selepas kita letak features produk, saya explain pasal ciri-ciri dia, apa advantage dia, lepas tu apa yang sedap sangat ni. Biasanya kita akan explain lah, kita punya keropok ni paling sedap di dunia. Sebab apa? Tak ada lagi yang boleh lawan ni. Ini contoh. Boleh guna, tapi selalu saya guna memang berkesan. Alhamdulillah orang beli kan. Sebab kalau kita tak promote produk kita, siapa lagi nak promote kan? So kebiasaannya saya akan explain
Kenapa keropok saya sedap sangat ni? Okey, satu sebab sekali ngap tak berhenti. Asyik makan je. So benda ni membuatkan orang ketagih. Contoh, ni saya bagi contoh je. Okey, kenapa tak nenas Puan Rabiah ni sedap sangat? Sebab dia punya tat dia tu susah nak dapat sama macam ni. Sekali rasa tak boleh berhenti. Contoh. Okey? So itu antara ciri-ciri yang kita akan explain tentang kelebihan produk, apa yang membuatkan produk kita ni patut orang beli dengan kita dan jangan beli dengan orang lain. Okey, sebab kena ingat kita jual kat Facebook ni. Kita jual kat Facebook, kita jual kat Instagram ni, orang kalau bosan dia macam dia akan scroll. So kita kena buat yang terbaik, dan kalau macam contoh siapa-siapa yang pernah tengok CJ Wow Shop ataupun Go Shop ataupun apa lagi yang ada dekat TV9 tu. So apa yang ditonjolkan dalam masa 15 minit je dia akan explain semua detail. Dia akan ceritalah, okey keropok ni dibuat daripada ikan. Ikan ni pula dapat hanya di Terengganu saja ikan ni. Tak ada dekat lain. Dan perisa yang dibuat ni berdasarkan daripada resepi zaman berzaman. Zaman daripada atuk, nenek punya dulu diturunkan secara tradisi. So kita bagi tahu tentang apa kelebihan produk kita, apa yang membuatkan produk kita ni unik. Okey? Itu yang pertama sekali. Puan Rabiah, take note explain kenapa sedap sangat. Tak nenas tu. Bolehlah start makan dah. Okay. Okay, so that's number one lah. Yang kedua, biasanya bila kita buat live, of course kita kena update status tu. Kan kita boleh tulis sikit tu. Tulis macam mana cara orang nak beli dengan kita. Okay, sebagai contoh, ini kita panggil istilah dia adalah call to action ataupun CTA. So untuk mudahkan anda nak beli, anda hanya perlu klik link di bawah ini ataupun klik link di komen. Beli sebelum pukul 10, sebelum siapa yang bayar sebelum pukul 12, kita akan bagi free delivery. Contoh, ataupun kita akan bagi free gift. Beli keropok dapat free pula sampel kuih lain pula, contoh. Ataupun dapat free something. Okay. So istilah dia kita akan tarik umpan customer untuk beli dengan kita sekarang juga. So contoh kalau anda ada credit card, anda boleh beli dengan saya, beli keropok pakai credit card. Klik link di bawah saja, contoh. Okay. Sebab kita dah ada website, so kita gunakan. Kita dah ada payment gateway, boleh bayar guna credit card, boleh bayar guna credit card, boleh guna online banking, tak kisah, tak payah pergi bank apa semua, guna phone saja boleh beli. Tapi anda kena klik link di bawah. Contoh. Okay, so link ni dia boleh jadi sama ada link nak pergi ke WhatsApp kita, ataupun dia boleh pergi link dekat kedai Shopee kita, ataupun dia boleh link ke website, ataupun apa-apa link yang kita buat. Okay, contoh ada yang berniaga dekat Yeza. Okay, bagi je saja link tu, link produk tu ataupun link kedai kita. Galakkan orang untuk klik link tu. Sebab bila dia klik link tu, secara automatik sama ada di Instagram ataupun di Facebook, data dia kita dapat pegang. Kita dapat, istilah dia adalah Google Analytics dan juga Facebook Pixel. So apa yang jadi, dalam masa 30 hari kita boleh target dia lagi. Awak dah tengok video saya kan? Kenapa awak tak beli? Tak apa, kalau awak nak beli sekarang, kupon dia. Kita boleh buat iklan pula. Sebab apa? Dia dah klik, dia dah pergi dalam link website kita. So bila dia tu, kita dapat capture data tu. Istilah dia panggil cookies dalam browser dia. So kita dah tanam cookies siap-siap, kita boleh buat iklan pula target. Sekarang ni kita ada promo. Okay, boleh beli sekarang 10% diskaun. Contoh. So benda ni berlaku. Perasan tak? Kalau lepas kita pergi ke Shopee ke, kalau kita pergi ke mana, dan kita pergi ke website lain pula, kita nampak iklan produk yang kita pernah tengok tu. Pernah tak sesiapa alami? Ada sesiapa pernah online tak? Okay. So benda ni memang berlaku dan secara automatik anda tak perlu buat apa-apa pun. Sekali set up, orang klik di link website ke ataupun di kedai kita boleh capture data tu untuk buat remarketing balik. Okay. Topik ni sangat-sangat critical part. Saya akan sharekan pada sesi kelas yang face to face biasanya. Okay. So kita jumpa untuk sesi face to face lah biasanya. Saya akan ajar macam mana nak set up Google Analytics, macam mana nak set up Facebook Pixel di dalam kedai online kita. Okay.
Sekali set up je, anda tak perlu buat apa-apa dan kita akan dapat data dia. Kita akan dapat daripada mana customer kita ni datang. Dia jumpa kita dekat Facebook ke, dia jumpa kita dekat Instagram ke, ataupun dia tengah Google, tiba-tiba pop keluar iklan kita ke. So data-data ni kita boleh dapat daripada Google Analytics. Okay, so that's another one part. Call to action. Okay, tu structure dia lah. Ini bagi menjawab soalan daripada siapa cakap tadi? Syafiqah mention saya tak pandai buat copywriting. So copywriting yang terbaik, last kali confirm kena ada arahan kepada customer. Okay, customer, awak kalau nak beli, klik link ni sekarang sebelum pukul 12. Contoh. Ataupun siapa bayar sebelum pukul 6 petang, esok pagi lagi kami hantar. Ataupun biasa yang orang buat lah. Okay, sekarang ni kami nak close order. Siapa yang nak selit order, boleh. Kita akan hantar hari yang sama juga. Kita akan hantar, sekarang pukul 5, kita akan close order pukul 6. So siapa yang bayar sebelum pukul 6, kita akan hantar hari yang sama juga. Contoh. Itu biasa dibuat. Biasa je kita ni sebab once kita print out, contoh kalau di Shopee, anda akan generate AWB sendiri. Kita bukan dapat hantar malam pun, kita akan hantar esok pagi biasanya. Kita akan drop sama ada di MBE ke, ataupun post laju datang, dia tak akan datang hari yang sama. Dia akan datang esok harinya. Okay. Bagi siapa yang nak set up untuk easy parcel kan, kemudian nanti boleh PM saya dan kita akan ajar macam mana nak set up easy parcel untuk dapat contoh delivery ke, anda nak guna post laju, anda nak guna JNT, anda nak guna DHL Express dan banyak lagi courier yang ada. Okey, saya boleh sharekan satu case study lah. Ini peserta kita sendiri di mana second order dia adalah daripada Singapura. Ada tak sesiapa yang dah dapat customer daripada Singapura? Puan Robiah ada dapat dah? Tak dok lagi lah, tak update. Kita suruh buat video, dia tak nak buat video. Macam mana dapat customer? Okay, so basically apa yang berlaku selepas dia buat live dan selepas dia buat video, 2-3 video, student kita juga, okay, yang join kelas kita, dia buat dan dia dapat customer daripada video yang dia buat. So apa yang jadi, customer tu daripada Singapura. So sebelum ni, kira peserta kita ni tak pernah handle pun customer daripada overseas. Macam mana nak hantar produk ni ke Singapura? So benda ni memang susah lah sebenarnya. Kita kena pergi post laju dan dari segi harga pun agak mahal. Dan kita tak ada option lain sangat lah. Terutama sekali kalau tempat kita tu tak ada courier provider. So apa yang jadi menariknya, dengan hanya menggunakan Easy Parcel, kita dapat lebih kurang 5 atau 6 provider yang boleh hantar barang kita. Ini dalam kes produk yang ready pack food. Kalau untuk kes produk frozen ataupun produk-produk yang susah untuk hantar, agak payah sikit lah. Ni kita bercakap tentang produk yang boleh tahan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan yang boleh di-delivery ke seluruh Malaysia lah mostly. So apa yang berlaku, peserta ni boleh pilih pilihan dan quite surprise, kos untuk hantar barang ke Singapura sebenarnya sangat, boleh katakan taklah semahal sebelum ni. Okay, sebelum ni mungkin costing dalam RM90, RM80 untuk 1 kilo item. Sekarang ni disebabkan menggunakan Easy Parcel, rate kita boleh bandingkan rate antara JNT rate kepada 2-3 produk lagi. Okay, contoh kalau nak hantar Ruby Cookies tu ke Singapura, boleh jawapan dia. Okay, boleh. Nak hantar ke Singapura, Indonesia, nak hantar ke USA, nak hantar ke Pak Arab, boleh. Okay. Contoh macam cookies tu mungkin dalam berat dia paling berat pun saya rasa dalam 250 gram ke 500 gram je. So cuma apa yang kita kena buat, of course kita kena wrap dengan bubble, kena letak kotak keras dan sebagainya lah. Packaging main peranan utama, terutama kalau anda nak hantar produk ke luar. Sebab orang ni biasanya dia akan baling je parcel, terutama sekali JNT. So kalau boleh bubble wrap tu setebal mungkin dan padatkan kuih tu supaya kuih tu of course lah tak naklah kuih hancur dapat kat orang tinggal habuk je, kan? So benda tu main peranan utama lah, memang kena invest sikit. Dan kebiasaannya kita akan charge kepada customer untuk delivery tu. Okay, quite surprise,
Harga dia dapat lebih kurang anggaran dalam tak lari dalam RM65 untuk delivery ke Singapura dalam total 65 tu dalam 2 kilo ke 3 kilo item. So satu kotak besar lah juga. Hantar ke Singapura. Dan paling best di Terengganu saya tak pasti lokasi di mana, saya rasa di Kuala Terengganu kot. Kurier tu datang ambil dari rumah. Okay. Dia datang rumah kita, dia angkat kotak tu, scan, pap, terus hantar ke Singapura. Best tak? Maknanya kita tak payah nak pergi pos laju, kita tak payah nak pergi JNT, kita tak payah nak beratur, nak kena tulis guna pensel, guna pen apa semua tu, tak payah. Benda yang anda perlu buat sebenarnya adalah key in sekali dan kita submit order dan dapat terus, kita panggil istilah dia adalah AWB. Tracking number tu terus dapat. That's the best part. Okay, which is saya ada share dalam kelas kita macam mana cara menggunakan Easy Parcel dan sebagainya. Okay, sebagai nak recap balik, ada a few video yang saya buat tapi video tu agak terganggu sikit sebab sound problem. So, saya akan upload video baru, cara-cara untuk anda guna Easy Parcel. Boleh? Okay tak? Itu yang pertama. Lepas tu strategi yang kedua, contoh macam mana untuk kalau contoh kita dapat customer di luar lah. Kita bercakap tentang customer di Sabah Sarawak, customer di Singapura atau customer di Indonesia ataupun customer di Brunei. So macam mana cara pemilihan kurier dan macam mana kita nak, sebab kita tak boleh jual harga terlalu murah sebab takut tak boleh cover cost delivery ni. So ada a few way yang kita boleh gunakan. Salah satu provider yang saya gunakan, contoh option ke Sabah Sarawak, di dalam Easy Parcel ada satu function, satu kurier nama dia teleport daripada Asia. Cuma problemnya dekat Terengganu dia tak boleh hantar setakat ni. So tak adalah, dia tak boleh nak pick up lah setakat ni saya gunakan. Tapi di negeri-negeri lain setakat ni as long macam Penang, Johor, KK dan juga Kuching boleh digunakan hingga Sarawak. Dan surprisingly, siapa ada idea berapa harga kurier untuk 1 kilo ke Kota Kinabalu? Agak-agak dalam berapa? Puan Robiah? Agak-agak berapa? Ni pos laju bukan pos Malaysia. Memang pos Malaysia tapi by pos laju lah. Ya Cik Wan? Cik Wan? Agak-agak dalam berapa? Puan Robiah mute tu. 40. RM40 Saya rasa Betul? dalam 60. RM60. Ni hantar ke Kuching Kota Kinabalu ni. Bukan hantar Singapura ni, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu dalam 30. 30 confirm. Sanggup bayar Sebab ada itu hantar penuh RM35. 30 hingga RM35. Okey, biasa Tapi barang kecil je. yalah, dia ikut berat biasanya. Okey. So antara rate lah yang kuat surprise sebenarnya, tak ramai yang guna dan tak ramai yang tahu. Okey, di Easy Parcel kebiasaannya dia akan ada rate daripada pos laju yang JNT. So JNT adalah lebih mahal tapi pehantaran lebih cepat berbanding dengan pos laju. Pos laju yang saya guna 1 kilo harga dia bermula daripada RM17 ke RM19 1 kilo. Murah ni. Sebab kalau pergi pos laju harga lain. Tapi kalau kita register, kita dapat harga yang lagi murah. Kita panggil macam, lebih kurang macam istilah harga corporate lah. Okey, itu satu. Tapi ada lagi provider. Tapi ni di luar Easy Parcel lah. Cuma dia so far saya check memang dia tak ada pick up di Kuala Terengganu lagi. Tapi kalau anda di luar, di KL ataupun di tempat-tempat yang ada coverage ni, dia boleh hantar item 1 kilo serendah RM10 sahaja. Betul. Dan harga kita charge, kita tak charge harga RM30 ke RM40 juga sebenarnya. Sebab according to macam contoh pos laju ataupun Ninja Van ataupun JNT, dia ada rate-rate untuk Sabah Sarawak tu. So kita pakai je rate tu sebenarnya. Tapi saya dapat kos adalah lebih murah lagi. Dan kos ni kebiasaannya akan mahal selepas 1 kilo. 1.5, 2 kilo, 3 kilo, harga dia lain dah. Kita tak boleh pakai dah harga-harga murah biasanya. Okey, satu lagi saya boleh sharekan,
Harga untuk delivery kalau menggunakan Easy Parcel di seluruh semenanjung Malaysia sehingga 5 kilo, pos laju harga dia RM6.49 saja. Okey? 5 kilo. 5 kilo. Satu Malaysia. Cuma tak boleh hantar PO Box address dan juga kawasan Felda je tak boleh hantar. Okey? Oh. Di lain-lain kawasan setakat ni saya cuba, itulah rate dia. Okey. So JNT bermula kalau 1 kilo ke bawah harga dia sehingga 2 kilo, harga dia still maintain RM6.49. Okey. So DHL harga RM6 lah 1 kilo ke bawah. So itu pengalaman saya sendiri guna. Kalau nak lagi murah ada Pigeon. Pigeon bermula daripada RM5 sehingga 5 kilo. So kalau customer yang jauh yang order banyak-banyak, saya akan pecahkan order. Saya akan hantar guna Pigeon lah. Cuma Pigeon ni agak lambat sikit di luar kawasan Lembah Kelang. Kalau macam contoh kalau di Terengganu dan juga di Kelantan, item tu sampai lambat sikit biasanya. Tapi kalau untuk pos laju yang JNT setakat ni yang saya guna memang saya order daripada Easy Parcel ni. Okey, menariknya kami subscribe akaun corporate untuk pos laju menggunakan Send Parcel nama dia. So Send Parcel ni daripada pos laju sendiri. Dan satu lagi daripada JNT untuk akaun corporate dia panggil VIP account. So kita kena register, kita kena ada SSM dan sebagainya. Tahu tak rate di Easy Parcel adalah lebih murah daripada rate corporate VIP dia. Okay? Corporate VIP dia untuk 1 kilo bermula daripada RM6.69. Okay? Bergantung kepada lokasi kita nak hantar. Tapi kalau kita hantar ke Sabah Sarawak harga dia lain lah. Tapi kalau di Easy Parcel saya dapat RM6.49 je. So ada beza 20 sen. Dan sehingga 2 kilo kalau di Easy Parcel. Kalau kita walk in pergi ke courier provider contoh JNT, harga dia lain. Kita tak akan dapat harga tu. Okey, saya nak mutekan sikit Puan Rabiah. Okey. Alright. So that's a few things yang penting macam mana kita nak plan untuk customer dapat produk kita. Lagi-lagi customer nak kalau boleh sebelum raya. Dia nak beli kita punya biskut sebelum raya, bukan lepas raya nak dapat. Dia nak beli baju raya, kita jual tudung, kita jual baju dan sebagainya, dia nak sebelum raya, bukannya selepas. Okay? So kena plan betul-betul apakah courier yang kita boleh guna. Sekarang try pusing dekat kawasan rumah kita, dekat kawasan bandar ke mana, cari di mana outlet JNT terdekat. Cari di mana outlet pos laju yang paling dekat. Okay, ini case kalau pick up tu dia tak datang ke rumah kita. Rumah kita dia bukan laluannya. So apa yang jadi kita kena pergi drop barang kita ataupun parcel kita ni di pejabat-pejabat ni. Kena cari 3 benda ni ya dulu. Okay, JNT, pos laju, Ninja Van dan juga macam saya check dekat kampung saya dekat mana tu dah ada dah office Ninja Van. Dan Ninja Van bermula untuk 500 gram ke bawah bermula RM5.90 saja untuk akaun corporate. So bagi saya agak murah jugalah sebenarnya sebab kalau item macam kurma ni baru 250 gram. So memang sangat-sangat baloi untuk guna. Okay. Dan dia boleh pick up daripada rumah juga. Alright. So boleh start untuk jalan tengok, oh ni ada JNT. Okay, nanti boleh drop kat sini. Ataupun mungkin ada, jalan ni ada pos laju dan sebagainya. Sebab antara kelebihan yang lain juga, so kita kena identify dekat mana hub penghantaran courier tu. Dia ada outlet dia. Contoh macam pejabat pos laju dekat Tesco ataupun dekat Aeon dan sebagainya. Tapi kalau boleh anda cari hub untuk penghantaran dia adalah lebih baik lagi. Sebab untuk contoh kalau kita hantar barang kita dekat pejabat pos laju yang kecil-kecil ni, dia akan hantar ke pejabat pos yang besar dan dia akan hantar barulah sampai kepada hub. So ada 3 atau 4 step. Tapi kalau kita terus pergi direct kepada hub, daripada hub tu akan hantar terus kepada bahagian pengumpulan dia, sorting area dia. Dan untuk pos laju tak lari daripada 2 hari ke 3 hari saja sebenarnya. Kalau kita terus hantar kepada hub. Dia boleh jadi sangat cepat. Antara yang paling cepat saya pernah hantar daripada Ampang ni
terus ke Perlis dalam masa 28 jam saja. Kita hantar, proses order, esok pagi terus pergi ke sana, petang tu sampai dah dekat Perlis. So benda tu boleh berlaku, tapi anda kena check kat mana untuk hub penghantaran dia. Terutama sekali pos laju dan juga kalau JNT CDC nama tempat dia. Alright. So jadi untuk kelas ni pula, macam mana buat delivery pula. Okey, saya nak buka dulu, ada apa-apa soalan tak sebelum kita teruskan kepada sesi seterusnya. Sekarang dah 11.30, dah sejam dah. Tak ada soalan? Anything to share ke? Nak share apa-apa ke? Oh, hari ni kita ada Nurul Syuhada. Saya tak pernah tengok lagi. Siapa? Okey, nanti akhir kelas kita akan ambil gambar sebagai bukti untuk siapa yang join kelas. Dan pihak Mara minta saya untuk anda semua buka webcam bila akhir sesi, nanti kita kena selfie. Okey. Okey, kejap. Saya tak dengar Puan Robiah dia mute. Ya. Yeah. Coach, Ya. Yeah. Macam mana kalau kita nak buat promosi untuk combo? Combo, okey. Boleh. Antara cara kita nak naikkan jualan kita yang kebiasaannya kita combinekan produk tu lah. Kita Sebab packaging nak guna kotak ke? Nak bungkus ke? Macam mana? Tak ada masalah sebab kalau contohlah beli satu harga contohlah RM30. Tapi kalau beli dua, satu harga mungkin lagi diskaun. Biasanya kita buat promotion tak perlu melibatkan kotak yang separate different packaging pun. Boleh je buat, tapi itu antara kos yang lain. Sebab kalau contoh untuk promosi Hari Raya ataupun Ramadan, kita boleh jual bulan lain tak boleh nak jual packaging yang sama kan. So saya tak untuk anda invest nak buat kotak baru semata-mata. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh main strategi, ambil satu produk, contoh produk ni, kalau kita buat sendiri, kita boleh tahu margin berapa lah. Costing saya contoh RM10. Saya lepas repack apa semua, saya boleh jual sehingga RM25. So kalau saya nak buat combo, saya akan cari satu produk lain yang lebih kurang dari segi margin dia mungkin lebih banyak lagi. So produk tu saya boleh turunkan harga dan produk ni combine together untuk nampakkan penjimatan. Kalau dia beli satu, nampak harga dia jadi RM30. Tapi kalau dia beli dua, jadi harga dia RM25. Lepas tu tak ada dapat produk lain lagi. So kebiasaannya kita pair kan. Sama ada combo 3, minimum saya letak 3 selalunya. 5 ataupun ikutlah macam mana pun. Okay. Strategi ni satu sebab kita nak tap satu market di mana orang yang beli banyak. So contohlah kalau dia beli 5. So kita boleh offer juga, alang-alang dah beli 5, nak tak jadi ejen kita? Sebab beli 5 layak dapat harga ejen contoh. Ataupun beli 10. Okey, sebab awak dah beli 10, saya automatic saya upgrade sale awak ni untuk jadi dapat harga ejen. Okey, apa kelebihan harga ejen ni? Contoh, harga ejen ni of course lagi murah lah. Dan untuk promosi pertama ni saya bagi free delivery contoh. Jadi itu benda-benda yang kita buat dan actually tak sampai 2 minggu, kita start 2 minggu sebelum bulan puasa, kami punya stok dah habis dah. Kami dah habis dah stok untuk 500 gram dan untuk stok 250 gram sebab saya jual ke rumah. Bulan puasa dah tak habis lah, dah ada dah sebenarnya. Kena order, tunggu stok baru sampai. So sebab orang beli, dia tak beli satu. Okey, saya bagi contoh ni. Okey, contoh saya jual ni. Memang harga actually lagi mahal sebenarnya. Sebab kurma kita ni beza dia, of course daripada Madinah lah. Saya jual ajwa saja, hanya ajwa. Kurma-kurma lain punya kita tak fokus sangat sebab ajwa ada lebih banyak peminat dia. Sebab dia adalah makanan sunnah di mana Nabi cadangkan untuk makan 7 biji semasa bulan puasa. So itu antara unique selling point yang kami gunakan dan as a reference pun memang benda tu berlaku. Test makan, saya makan je sebenarnya. Bila makan orang tanya beli, orang tanya beli. So benda tu memang menjadi dan kita memang
dari segi pricing kita pun kalau beli satu kotak harga RM30. Satu kotak ni 250 kira RM30 ni. Okey. Tapi kalau beli melebihi, contoh beli 10, dapatlah harga ejen. Contoh, ini boleh guna terus. Anda boleh guna terus untuk ni untuk anda punya produk masing-masing. Sebab apa? Sebab contoh cara saya bagi ni simple je. Kalau beli satu untuk anda seorang makan je, nak tak beli ni, kami hantarkan juga kepada ibu bapa anda. So contoh kalau beli 5, satu bagi dekat mak sendiri. Yang 2 bagi dekat mak mentua. Yang lagi lebih-lebih tu boleh bagi sama ada bagi kat adik-beradik kat kampung ke ataupun dekat jauh yang tak dapat jumpa PKP ni. Tambah-tambah lagi bila Kelantan dan Red Zone dah PKP, tak boleh nak beli kurma pula. So apa yang jadi? Kita offer, kita boleh hantar sampai depan pintu rumah. Tapi kalau 10 halaman, beli 10, jadi 10 halaman, kena bayar harga delivery lah. Tapi tak apa, kita uruskan sampai hantar. So ada yang siap nak tulis kad. Oh boleh tak tuan tuliskan, selamat berpuasa mak, maaf tak dapat, anak kanda tak dapat pulang berbuka puasa. Aduh sedih baca. So kita buatlah, orang nak tulis kad kita tulis. Orang nak tulis ni kita bagi. Nak bagi kepada boyfriend, buat apa, girlfriend ke, kita buat juga. Tapi nampak tak? Daripada customer nak beli satu, saya offer, okay beli 3. Kita boleh hantar kepada 3 alamat berlainan. Okay nak beli lagi, beli 10. Okay, 5 nak hantar dekat kampung mentua, nak apa adik-beradik apa semua. 5 lagi nak bagi kawan-kawan dekat office. Boleh, tak ada masalah. So main strategi ni, jangan jual single produk, jual combo. Jual 2, matematik saya angka genap. 1, 3, 5 ataupun last kali biasa kita main 10 lah. 10 bukan angka genap dah. Tapi always jual lebih lagi. Sebab bila kita jual banyak dan customer tu akan puas hati sebab dia sekali dapat, oh saya dapat sekali banyak dengan harga delivery yang dibayar tu, dia rasa berbaloi. Tak adalah beli banyak ni je. Harga delivery sampai RM18. Memang kena marah lah ceritanya. Okay? Dan antara unique selling point yang saya offer juga, contoh bagi di kawasan yang terdekat, kami boleh hantar dalam masa 1 jam. Okay, kita panggil delivery. Sebab kita ada rider lah, kita guna Grab dan sebagainya. Tapi harga hantar save 1 hour delivery ni lagi mahal. Kalau post biasa mungkin RM8. Okay, kos saya hantar RM6 lebih je. Tapi saya charge kepada customer RM8. Okay, tapi kalau nak, contohlah dia balik kerja pukul 5, kurma tak ada, saya nak hari ni juga. Sebelum buka puasa saya nak sampai hari ni juga. So saya akan tanya dulu, okay boleh minta address, okay alamat, check. Oh dekat dia Bukit Ampang saja. Okay dekat Bukit Ampang, so ini rate dia. Kalau nak hari ni juga dalam masa sejam kita boleh hantar, rider kita akan pick up dan hantar direct. Harga delivery ni lebih kurang dalam RM15 ke RM18. Nak tak? Oh RM15 okey lah, boleh lah. So offer service tu, terutama sekali siapa yang buat COD. Okay, kalau nak hari ni juga dalam masa 24 jam, harga delivery dia lebih mahal biasanya. Tapi kalau awak nak saya hantar biasa saja, kita hantar guna kurir biasa je lah. So bagi add value yang kompetitor kita tak ada buat benda ni. Okay, contohlah Kak Rubiah, pernah buat tak dalam masa, contoh kalau benda ni kena ada stok lah. Kalau tak ada stok tak boleh buat lah kan. So kalau siapa yang nak order dalam masa sejam kita boleh hantar terus ke rumah anda. Tapi pecah hantaran dia kami kenakan sikit lah. Okay, kita boleh offer benda tu sebab orang lain tak buat. Orang lain mungkin stok pun tak ada satu, ataupun mungkin dia tak berani ataupun dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi kita boleh buat offer normal delivery, sama ada guna courier, provider dan sebagainya, ataupun kita boleh deliver COD. Bukan COD, istilah dia adalah kita hantar. Customer tu bayar dulu baru kita hantar, bukan COD COD adalah cash on delivery. So saya tak main. No more cash delivery. Saya pernah kena orang order, kita hantar, punyalah jauh sampai ke Kelang. Lepas tu dia pun tak ada. Dia block saya, lalas buang macam tu je. So jangan. Saya tak cadangkan untuk buat COD sebab benda tu melibatkan kos. Tapi kalau contoh, kalau anda duduk di kawasan cabang 3 contoh. Di kampung saya cabang 3. So nak buat hantar area-area tu je, tak ada masalah lah, okey je. Cuma kalau macam daripada cabang 3, orang order ni dekat Besut. Saya nak sekarang dekat Besut juga. Memang tak lah saya nak pergi hantar. COD charge RM10 je. Itu minyak pun tak boleh cover kan. So bergantung anda punya lokasi lah.
Kalau nak hantar dekat seberang takir tu okey lah, kumpul ekor nak hantar sampai ke airport ke apa kan. Orang nak, saya nak sebelum saya ada flight ni, saya nak boleh tak hantar sekarang juga? Okey, boleh je. Sebab dia berdekatan. Tapi kalau daripada seberang takir nak hantar ke apa, ke Marang, so rasa macam jauh pula tu. So tak baloi lah. So bergantung kepada kawasan anda, dan ini antara unique selling point yang anda boleh gunakan. Okey, produk ni boleh dapat dalam masa berapa hari. Nak dapatkan segera hari ni juga pun boleh juga. Pakailah service rider ataupun suruhlah anak-anak kalau ada motor ke apa, hantar. Hantar ni bagi upah RM10. Bagilah upah sikit. Dah lah tolong hantar, tak bayar upah. Kan? So kita boleh generate peluang pekerjaan kalau ada anak saudara ke apa. Okey. Hari ni ada 5 order. Tulis nama, tulis nombor. Order nombor 1 hantar alamat sini. Order nombor 2 hantar alamat sini. Order nombor 3 hantar alamat sini. Nah, pergi. Satu ni dapat upah RM5. So kira kita punya anak-anak buah ni boleh generate income lagi waktu bulan puasa. So esok dia akan tanya pula, ada nak hantar lagi kat mana-mana tak? So bermula dari situlah kita berlatih anak-anak buah yang ada motor, yang ada basikal ke apa. Nak pergi hantar ni upah RM1. Ni pada budak-budak lah biasanya. Adik saya masa kecil. Pergilah hantar kuih-kuih ke apa ke. Yang beli untuk guru-guru taman ni. Sebab guru taman ni dia ada WhatsApp. Grup taman, grup kampung confirm ada grup WhatsApp. Sale yang berlaku memang dalam grup kampung ataupun grup WhatsApp. Selalunya macam tu. So bila beli, makcik nak beli sikit, rumah nombor 3 jalan 24. Oh okey. Ni belakang rumah je. Ni rumah tu pada 10. Jadi dua kepong kan jadi. Makcik nak beli banyak-banyak ni buat apa? Oh ada cucu ramai kat rumah. Okey. So kita gunakan cara ni, beli banyak dapat lagi jimat, tapi sebenarnya kita tingkatkan value jualan kita. So kalau nak jual satu bila nak kaya kan? Cik Robiah bila lagi nak sale 500,000 ke 400,000 ke, kata nak jadi jutawan kan? So tingkatkan jualan kita, jangan jual single produk, jual sekali dengan combo. Contoh kurma, apa lagi boleh jual? Saya boleh jual lagi maybe dalam kes ni single produk. Saya jual produk yang sama tapi jumlah yang berbeza. 1 kotak, 3 kotak, 5 kotak. Tapi kalau ada produk yang maybe boleh combine 2, so boleh juga. Tak ada masalah. Tak semestinya saya jual kurma, saya tak boleh jual keropok kan? So kalau customer segment kita, contoh dalam group kita ada jual, seorang jual kuih, seorang jual minuman, seorang jual produk kopi dan sebagainya. Anda boleh collaborate sama sendiri. Jual customer lain-lain tapi produk yang sama pun boleh, tak ada masalah. So adakan collaboration, cari siapa yang boleh kita collaborate. Kalau target market adalah perempuan, kalau ada seorang meniaga handbag, seorang meniaga tudung, bolehlah combine together, tak ada masalah, buat combo package. Okay? Dan mudahkan customer untuk beli produk kita. Dia nak beli dengan hanya satu klik je. Klik plus WhatsApp, pop terus dapat. Lagi bagus. Kalau macam Yeza, dia terus keluar katalog. Boleh terus bayar dalam Yeza. Tapi kena bayarlah kepada Yeza tu kan. So that's another option yang kita boleh gunakan. Okay. Boleh Alright. Pukul 12 dah. Sekejapnya pukul 12. Larat lagi tak? Oh ni lagi best tengah goreng. Masak apa tu? Nurul Syuhada. Oh dia tengah ni ada meniaga makan. Asal pedas ni? Klepot, Melaka. Oh ada buat meniaga ke tengah malam ni? Cuba cerita sikit. Pukul 12. Pukul 12 jual klepot Serius Memang ada restoran ke apa? Dekat mana? Ajil Terengganu. Ajil. Okey. Saya tukar culture makanan dekat sini. Selalunya kalau warga Ajil area sini dia tak makan makanan berat. Untuk malam kan. So takes time dalam 4 bulan jugalah nak brainwash diorang tukar habit makan tu. So apa cara yang buat untuk war-warkan tentang perniagaan klepot ni?
firstly kesabaran. Kedua, dekat sini kita tak ada group WhatsApp yang macam before ni saya ada berniaga di KL dengan Melaka. Okay. So dia punya culture WhatsApp group, Facebook group untuk iklan macam kurang, maksud saya kurang Tak aktif lah. berkesan. Once saya register Foodpanda, from there orang tahu okay saya ada kedai dekat sini, try makanan. Banyak sales tu bergantung pada Foodpanda punya promotion. Alhamdulillah, okay. Cuma Foodpanda price markup sikit lah. Berapa persen lah markup? 50% dia? Price markup tapi bukan 5%, kau tak salah saya 30%. Oh, 30%. Tinggi jugalah kan. Tapi Dia bagi free marketing lah untuk puan untuk business kan. Sebab tak perlu buat apa pun, tunggu order je kan. As a marketing tool. Betul. Orang tahu kedai saya wujud, second order diorang datang ke kedai. Diorang tak ada lagi order Foodpanda. Betul. So Foodpanda ni adalah case study di mana kalau kita boleh guna, dia panggil instant delivery lah. 1 hour delivery, so orang order dalam masa 15 ke 20 minit boleh dapat makanan tu secara langsung. So dan rate kena bayar adalah lebih mahal lah biasanya. Okay. So dalam kes ni kita restoran mostly, selain daripada database orang pergi ke restoran, saya tak tahu buat restoran ke buat catering Restoran. restoran. So selain daripada orang pergi kepada restoran kita boleh dapat market lain di mana orang tak perlu pergi restoran kita, tapi orang boleh order dan makan di rumah masing-masing. That's another strategy yang boleh gunakan. Terutamanya waktu PKP ni, saya boleh katakanlah waktu PKP memang susah untuk nak cari tempat makan. Bagi contoh tadi saya nak pergi mamak je, meja penuh. Mamak pun waktu PKP nak puasa, bulan puasa ni, orang semua keluar makan. Mamak tu dia cakap, kalau you nak sanggup tunggu setengah jam ke 1 jam, okay, you boleh makan sini lah. Dia cakap, boleh pula macam tu. Sebab terlampau ramainya orang, so saya ambil keputusan balik rumah, okay, bolehlah dia guna Grab ke Foodpanda dan sebagainya lah. Tapi tak semua area ada lah coverage ni kan. Tapi that's a good advantage. Cuma macam mana kita nak, okay, saya tak tahu Foodpanda akan bagi database customer ke tak yang order tu. Dia bagi tak nombor telefon ke something lah, email ke? Tak ada. Even rider bila dia datang pick up, bila nak hantar tu baru rider tahu location customer dekat mana dan dia punya nombor phone. Alright, apa yang saya boleh sharekan, saya panggil Nurul Syuhada. Nurul je lah, panjang nama. Okay, Cik Nurul, apa yang kita boleh buat, basically letakkan satu marketing. Dia boleh jadi kupon ke, voucher ke. So, saya buat gift. Saya letakkan pepes ayam batu pahat dan terus letak saya punya stiker dekat situ. Yes. Letak stiker yang penting yang penting ada tak nombor telefon? Ada. Ada tak email jarang guna lah. Ada tak macam IG ataupun Facebook? Tak ada. IG dengan Facebook ni kurang sikit, tak kena. Why? Okay. So apa yang boleh buat sebenarnya, strategi dia simple je. Dia boleh jadi print kertas A4 biasa je. Letakkan tak payah colour pun tak apa, black and white pun tak apa. Tapi anda boleh buat macam ni. Nak order lebih lanjut, nak order untuk pembelian seterusnya, like page kami, follow IG kami dan update gambar makanan ke apa, tag kami, dapat 10% discount. Itu je. Ada kena bayar tak? Tak ada. Sebab customer dah beli produk kita tau. Kalau dia beli dan dia rasa dah sedap dah, just letaklah voucher ke. Okay, boleh guna voucher ni untuk walk in. Contoh, datang tunjuk je voucher ni. Tapi dengan syarat kena like ataupun follow IG ataupun kena like Facebook. Faham Faham. So ini adalah teknik yang digunakan. Terutama kalau kita ada restoran, kalau kita ada gerai, even warung pun kita guna cara yang sama je sebenarnya. So, macam mana nak naikkan ni, sebab customer ni dia beli di Foodpanda. So macam mana kita nak convert daripada Foodpanda ni dia beli di, sama ada dia walk in ke ataupun dia order balik dengan kita. Sebab benda ni saya boleh katakan daripada 5 restoran hanya 1 je yang buat. Dan 1 yang buat tu adalah sama ada Kenny Rogers, McDonald ataupun KFC.
Diorang je buat. Domino's ada juga kan? Domino's contoh. Domino's kan every time order dia bagi kupon kan. Sebab apa? Nak repeat order lah dapat. Kira paksa rela beli barang dia lagi. Itulah. Sebenarnya terrela dah pun. Tak ada paksa dah pun. Memang kita rela. Dapat jimat. Dapat free delivery. Dia adalah dia punya unique selling point kan. Dan saya baru perasan sebenarnya memang Domino's punya pizza lagi sedap berbanding Pizza Hut dan sebagainya. Betul tak? Betul-betul. So this is a way yang kita gunakan supaya bila orang update, dia tag kita punya restoran. Bila customer kita rasa dan sebagainya, biar customer bercerita tentang restoran kita. Okay? Boleh? Boleh. Saya nak share satu pengalaman saya tentang Foodpanda. Okay. Ada juga beberapa kedai lain yang kira dia punya sales drop sebab banyak customer lari ke restoran saya. So dia orang request, betul. Lepas tu diorang try order satu kira guna Foodpanda, in order diorang nak dapat chance komen tau, condemn masa review food lah. Saya kena dua kali, tapi lagi dia buat lagi ramai orang datang nak tahu betul ke tak sedap. The free marketing. Why not? Ni akan berlaku lah. Daripada 10 orang mungkin 2 akan komplain kan. Tak ada masalah pun. Saya tengok juga komplain apa kan. Maybe packaging ke, lambat sampai ke, ada banyak faktor juga. Tak ada Marketing. makanan yang sama saya orang yang tu order. Tapi tak apalah, bagi saya orang lagi ramai datang. Nak tahu betul ke tidak tak sedap ke apa. Tapi memang saya naik 2 kali ganda selepas kira negatif komen macam tu. 2-3 kali jugalah kena kat Foodpanda. Okay. Saya rasa boleh ucapkan tahniah kot sebab anda dah ada haters. Anda dah sampai level lain tau. Sebab sebelum ni tak pernah ada haters kan. Ni dah level selebriti dah ni. Almost like sikit lagi. Sebab dah juga ada haters. Komen dia cakap, komen dia tu kalau hati tak kuat memang menangis jugalah. Dia kata sila bertaubatlah chef. Wow. Tak boleh telan langsung lah, macam-macam lah. Tapi nasib baik waktu ketika dia order tu, benda yang sama kita serve dengan customer walk in. So dari situ saya pastilah benda tu memang sedap. Tapi yang ni mungkin haters ke apa, saya tak tahulah. Tak, sebenarnya macam ni, kalau hati dah hitam, kita buat apa pun nampak negatif je. Sebab dia dah aim dah lah. Inilah orang yang mendisrupt customer ni. So, benda tu memang berlaku dan terutama sekali kita orang Melayu memang ada. Gerai sebelah pun boleh santau kan. Apatah lagi tarik customer yang curi customer ni kan. Tapi just ignore je untuk sekarang ni. Jangan risau. Konsisten kan rasa anda punya menu tu, make sure sedap lah. Daripada sedap, tiba-tiba dah jadi viral ni kan. Tak sedap dah. Banyak yang berlaku macam tu. Terlalu ramai sangat, pekerja tak cukup. Masak pun cincai je. Kena jaga kualiti lah yang penting. Okay. Antara benda yang penting juga kalau terutama sekali perniagaan restoran ni, yang menarik perhatian orang biasanya makanan lah pertama. Makanan kena sedap. Dan waktu untuk serve tu kalau boleh jangan terlalu lama. Sebab bila benda ni jadi viral lah daripada orang duk share, orang duk repost dan bila benda ni dah berkembang, selalunya bila nak pergi ke tempat tu seterusnya kena tunggu lama. Bila tunggu lama orang fed up dan ada bad review lagi lah. Tapi as long kalau dia datang dia dah lah beratus sejam ni nak rasa klepot ni. Dapat rasa klepot memang puas hati. Yang tu kena buat. Okay? Make sure maintain rasa. Kalau orang tu buat macam ni, kena buat SOP. Okay, next pekerja datang, masak sama macam ni juga. Jangan lain. Boleh? Saya tak ada pekerja. Unit pekerja apa ni? InsyaAllah next time kan. Sebab sekarang ni masak dekat restoran lah kan? Bukan ada shelter kitchen ke apa? Tak ada kan? Ya. Sekarang ni kira ada satu restoran je lah kan? Ke ada 2, 3 ke 10 ke? Ada satu restoran, tapi saya nak maintain untuk ada pekerja tu tak boleh sebab dalam 1 bulan mesti ada 1 minggu saya tutup untuk saya pergi visit site project contract di Kemama. Lain jugalah. Okay. Tak, sebab macam ni, kalau untuk
bisnes restoran ni kebiasaannya memang pekerja lah. Jarang owner masak, orang serve, owner serve dan owner yang cuci apa semua. So memang akan ada pekerja. Cuma macam mana cabaran restoran ni biasanya nak cari tukang masak je sebenarnya. Sebab lain-lain restoran beza dia adalah tukang masak tu. Tukang masak ni suka lari kadang-kadang. Bayar RM80, restoran sebelah bayar RM85, lompat sebelah. Restoran sebelah lagi bayar RM90, lompat sebelah lagi. So itu memang biasa berlaku untuk perniagaan makanan, tapi anda memang dah boleh start lah. Kalau saya tak tahu apa performance business lagi, tapi kita kena ada orang yang uruskan. Bukanlah kita ni owner, kita lah masak, kita lah yang kira cash, kita lah yang serve makanan semuanya, tak boleh. Kena ada orang untuk bantu kita. Tapi sampai satu level lah, mungkin selepas dah ada kemampuan apa semua, sebab sekarang ni dah ada restoran. Kalau rumah tu lain cerita. So kena ada seseorang untuk bantu supaya bila kita tak ada pun restoran tu boleh berjalan. Ada orang masak, ada orang serve, ada orang kira. Walaupun kita tak ada kat restoran tu. Okay? Before this saya ada 2 pekerja. Bila saya tinggalkan dalam 1 minggu setengah, habis. Chaos. Customer semua lari. Sebab apa? Quality. Yeah. Betul. Quality lah. Sebab lain orang masak, lain tu. Sebab mungkin tak ada SOP lah. Saya tak tahulah, mungkin ada secret recipe ke, ada yang tak boleh turunkan ke apa kan. Mungkin that's another issue lah. Tapi quality tu berbeza. Terutama sekali bila dah ada restoran pertama, restoran kedua, restoran ketiga. Lagilah jadi haywire lagi. So benda ni nak kena jaga dan kena buat SOP dia. Okey, dari segi masakan, macam mana nak maintain daripada pukul 7 punya customer sampai pukul 11 malam, rasa dia sama je. Walaupun masak oleh orang berbeza. So benda ni kena ada satu SOP lah kena buat. Dan macam mana cara nak serve customer, apa yang waiter ataupun tukang ni perlu buat first kali. Macam mana nak belajar upsell. Contoh kalau kita pergi McDonald atau KFC, dia akan upsell. Dia akan tanya, nak ayam goreng ke? Nak tambah ni lagi ke? Bolehlah cuba menu terbaru kami. Something dan tu kena ada benda tu. Dan benda tu memang kena train staff kita lah selalunya. Okay. Boleh Okay. Nurul Syahlah, satu saya nak tanya, sebelum join kelas, ada transaksi lebih kurang dalam berapa untuk restoran? Sebelum join kelas, saya buka restoran pukul 5 sampai pukul 12, 5 petang sampai 12. Sales lebih kurang dalam 400. Okey, ada buat perkongsian apa-apa tak, macam share status IG ke ataupun buat teknik 7 hari live naik hari-hari ke, ada tak buat? Grup husband buat lah. Guna dia punya WhatsApp sebab saya dalam masa sama ada buat frozen food, so saya tak nak bercampur dengan customer ni. Okay. So husband buat pada grup-grup politik, grup-grup apa ni, taman. Grup politik? Yes, sebab ni nanti akan datang, ini kita punya one of friends dia bagi idea. Waktu politik ni dia akan ada dana. So dana tu dia akan pilih mana-mana restoran yang makan free. So contoh dalam satu peruntukan tu untuk satu dun ataupun daerah RM50,000. So dia akan aim lah untuk 2 atau 3 kedai. I see. Dana tu. Jalan paling senang, kontak ketua bahagian dia biasanya. Dia yang uruskan. Ada strategi lah yang boleh digunakan. Bagi saya at least lebih bagus kita share dalam IG official. Kita pakaikan dalam situ lah berbanding dengan saya tak sangat guna politik. Dan of course kita kena tahulah target market customer kita siapa sebenarnya. Okay? Alright. Satu yang saya suggestkan, register anda punya restoran dalam GBG ataupun Google Business dalam Google Maps. Dah register dah? 10. Dah. Kejap, saya tengah layan customer. Alright, okay, tak apa. Nanti kita borak panjang lagi. Terima kasih atas perkongsian Sorry tengok. Pukul 12 ada customer lagi Alright, kita jumpa lagi untuk sesi ni. Alright. Thank you.
Okay, so quite menarik sebab perniagaan fizikal ni kebiasaannya melibatkan untuk kita tarik customer ke lokasi. Dia berbeza dengan kalau kita berniaga produk. Kita ada produk ni kita boleh hantar. Tapi kalau untuk perniagaan fizikal macam salon, macam spa, salon spa ataupun mungkin kita jual hotel, homestay dan restoran atau warung biasanya, yang ni melibatkan macam mana nak tarik perhatian orang datang ke tempat kita. Itu adalah challenge dia biasanya. Okay, so kebiasaannya dia akan main peranan dalam bentuk macam mana betapa hebatnya tempat kita. Makanan kita paling sedap. Tempat kita ni paling bersih. Tempat kita paling happening. So itu antara a few features dan benefit yang akan digunakan untuk menarik perhatian customer, bakal customer datang ke tempat kita. Okay, mulakan dengan voucher, mulakan dengan kupon dan selalu adakan happy hour. Okay, hari ni kita hari istimewa, adakan promotion. At least plan anda punya promotion dalam masa sebulan. Okay, time minggu gaji buat promosi, buat package. Saya boleh sharekan satu case study di satu restoran di area Bandar Manis lah. Tempat dia simple je, tak terlalu happening sangat. Tapi apa yang menariknya, menu dia bermula daripada RM15, RM19, RM25, RM35. So setiap satu package dia ni ada lauk yang berbeza. Dan saya boleh makan ikan 3 rasa ataupun ikan ikan masak steam starting harga RM35 je. So itu sangat-sangat murah lah bagi saya dan boleh makan sampai 3 ke 4 orang. Ikan dia memang sedap gila. Lepas tu dia ada kailan ikan masin, ada berlauk-lauk lagi dan saya hanya bayar. Yang unik dia, promosi dia adalah harga contohlah RM38.80. So kalau tambah 20 sen dapat air 1 jug. Saya macam wow, serius lah. Air ni 1 jug ni 20 sen je. Tapi sebenarnya kiraan dia dah termasuk dah. Air teh, ais, tak mahal pun. Tapi benda yang tambah 20 sen ni menarik perhatian sebenarnya. Padahal saya boleh order je air teh, satu cawan. Tapi saya tertarik, alang-alang tu orderlah 1 jug, boleh share terus 3-4 orang. So itu antara strategi yang boleh digunakan untuk restoran dan bagaimana kita nak menarik customer datang lah. Make sure makanan konsisten sedap dan make sure layanan dari segi serve food tu tak lama. Janganlah sampai sejam, 2 jam customer duduk menunggu tak boleh makan kan. Sebab customer yang lapar adalah customer yang paling buruk untuk anda jumpa. Kalau customer tu dah kenyang, dia akan lagi happy selalunya. Tapi kalau lapar, macam-macam isu akan jadi. Okay? So itu antara tips yang saya boleh sharekan lah, pengalaman sendiri. Alright. So sekarang dah pukul 12 dah. Terima kasih untuk sesi hari ini. Saya nak tanya Roslina, ada tak macam mana perniagaan? Setakat ni coach, saya nak cerita yang sekarang ni kita orang bawah coach Wan Muhammad Ali, kita orang dia ada buat satu platform e-commerce yang buat untuk affiliate. Affiliate, okay. Okay, jadi sekarang ni baru je buka 10 hari bulan hari tu. So dia ni adalah owner kepada kilang dan dia bersama dengan berkolaborasi dengan kilang-kilang lain untuk wujudkan produk-produk Muslim friendly ni lah. Okay. Dalam tu nanti dia akan gabungkan sama ada makanan, beauty, kosmetik semua tu, kelas dan akan datang termasuk keperluan harian macam kunyit, garam, kari. Okay. Jadi dia punya keistimewaan tu dia gabung antara atomi sikit, MLM sikit, Fingo sikit. Konsep dia tu dia ambil sikit-sikit. Okay. Kiranya macam kalau coach jadi affiliate bawah saya, nanti kalau coach membeli saya akan jadi saya akan dapat komisen tu lah. 2 level, 3 level sebagainya kan? Tapi dia ada ni cuma 3 level je.
Okay. 3 level tu kita pula bukannya macam MLM yang buat leader tu tak ada. Yang ni adalah kiranya kita buat ni ikut ranking kita sendiri je. Maksudnya dia ada personal ranking. Contohnya kalau coach membeli dalam tu lebih kurang dalam RM250 untuk produk-produk tu, coach akan dapat balik cashback 20%. Okay. Jadi bila dapat cashback tu, bila dapat RM50, coach automatik akan naik ranking. I see. Jadi bila coach membeli ataupun coach menjual ataupun promote produk dalam tu kepada orang lain, tak kisahlah kelas ke produk mana-mana pun dalam tu, cashback yang coach kumpul tu akan masuk ke setiap bulan lah. Setiap hujung bulan tu akan masuk cashback tu, dan tabung tu bila dah capai contoh RM2,000, coach akan naik lagi ranking lain. Yalah, maknanya dia ada tier by tier lah kan. Kalau tier ni mungkin saya tak pastilah, mungkin dia dapat ada privilege, dapat diskaun lagi tinggi ke, dapat jadi komisen macam tu lah. Kan? Okey, terima kasih atas perkongsian. Cuma saya biasalah saya akan bertanya soalan lah. Sebab platform-platform, to be honest, platform-platform memang banyak saja yang ada. Affiliate ni saya terdedah affiliate daripada 2008 lagi sebenarnya. Okay. So saya faham sangat lagi affiliate ni sebenarnya. Tak ada masalah pun, okey je. Tapi sama ada dia boleh sustain ke tak lah. Sebab untuk run satu organisasi ni dengan macam-macam function, macam-macam ni, dia still perlukan dua benda. Any business, siapa customer dia? Sebab customer ni akan beli barang, satu. Yang kedua, siapa penjual dia? Sebab penjual ni, okey, kita boleh cakap lah dia ada macam-macam jenis barang. Tapi adakah barang dia ni dicari oleh customer? Dia chicken and egg juga. Adakah customer akan beli dekat platform tu? So that's why dia come out dengan ada solution macam untuk offer affiliate dan sebagainya lah. Itu ada teknik marketing sebenarnya, tak ada masalah pun. Okey, saya dah terdedah benda ni dan saya memang faham sangat lah. Cuma apa yang saya boleh suggestkan, ada few things lah. Sebab macam saya menggunakan platform orang. Contoh di Shopee ataupun Lazada. Sebab apa? Sebab apa agaknya saya still jual kat Lazada? Sebab tak perlu uruskan management sistem tu. Betul. Betul, tapi bukan sebab tu sebenarnya. Sebab ramai orang tertumpu dekat bahagian-bahagian tu. Betul. Jawapan dia adalah traffic. Sebab kalau saya buat website sendiri, saya tak ada traffic. Saya kena buat marketing baru traffic akan datang ke website. Saya kena share dekat Instagram, saya kena share dekat Facebook, saya kena share dekat media sosial lain. Tarik perhatian orang supaya pergi klik dekat website saya. That's one step lah. So saya kena invest lah. Mungkin kena buat iklan ataupun kena buat video ke apa ke viral dan sebagainya lah. Okay. Untuk mana-mana website pun itu adalah perkara asas sekali. Kalau anda tengok, anda ingat lagi teknik funneling, daripada orang yang klik datang tu, okey, daripada dia tak tahu, okey, dia register, dia bagi database, dia bagi nombor telefon dan sebagainya. So itulah prosesnya. So, jawapan kepada soalan tu kenapa saya gunakan Shopee ataupun Lazada, satunya sebab website tu dah ada traffic. Dia dah ada orang melawat. Cuma Lazada target market dia dah berlainan dengan Shopee. Orang pergi ke Shopee biasanya sebab mindset nak beli murah. Okay? Nak diskaun, nak compare harga apa semuanya di Shopee. Tapi mindset orang pergi ke website saya adalah mungkin sebab saya target SEO, harga pun biasanya lagi mahal berbanding dia beli di Shopee. So dia ada game dia sendirilah macam B2B dan juga B2C. So B2C, business to customer, saya akan main juga platform-platform macam Lazada dan Shopee. Tapi antara yang paling saya target adalah saya nak customer daripada Shopee. Okay. Shopee keluarkan banyak iklan, banyak dia spend untuk advertisement dekat TV, radio, wayang dan sebagainya. So macam mana saya curi customer daripada Shopee? Rasa nak tahu tak macam mana? Nak. Cuma itu kan coach ada tunjuk tu kan dia ada butang lain tu kan, yang mall tu. Oh, itu yang
tarik produk. That's one thing lah. Tapi kan, tak seksi pun benda tu biasa je. Tapi apa yang seksinya kita buat, contohlah saya jual kurma ni. So macam mana nak tarik perhatian daripada pelanggan daripada Shopee yang order untuk next time beli di website kita. So biasanya saya akan letakkan sebelum kita post barang tu, letaklah satu kertas, tulis sikit. Biasanya kita akan letaklah link website kita, sila like Instagram, sila like IG, sila like Facebook kita. Next pembelian dapat 10% diskaun, contoh 5% diskaun ataupun 50% diskaun. Tapi mesti beli di website kita. Faham? So customer tu beli dekat Shopee. Okay, mungkin dia beli kat Shopee satu sebab dia nak delivery murah. So dia bayar guna Shopee Pay. Bila bayar guna Shopee Pay, dia layak dapat free delivery kalau sehingga RM15. So dia beli mungkin satu je. So mindset orang di Shopee adalah dia nak beli satu. Ataupun dia nak beli yang murah, dia tak nak bayar cost shipping. Tapi bila saya buat kaedah ni, customer bila saya hantar barang, saya letakkan bahan marketing lah, sama ada kita letak kupon ke, voucher ke, ataupun kita buat promosi yang lain ke, macam mana Domino's buat, macam tu juga kita follow. So hasilnya, customer bila dia dah beli, dia try rasa, okay. So kalau dia nak beli seterusnya, dia akan beli di dalam website kita. Daripada situlah traffic saya dapat. Istilah dia, kita ambil customer daripada Shopee supaya convert. Next time, you beli dalam platform kita. Satu. Ataupun contohlah kalau ada agent ke, atau ada stokis dan sebagainya, boleh je letak nombor telefon agent kita yang terdekat, promosi kita ke sebagainya. Sebab kita as HQ, of course kita nak promote lah kita punya agent. So kalau contoh customer kita ni beli di daerah Alostar, Kedah, kita boleh letakkan next pembelian beli dengan agent kita di Kedah. Itu saja. Modal dia mungkin mula daripada satu kertas A4 paper atau dengan pen tu je. Tak perlu fancy pun. Tak perlu nak print card, bagai nak tempah, name card lah, siap logo apa semua. Boleh je. It's okay. Tapi kadang-kadang benda yang sentimental value ni lagi best sebenarnya. Mungkin ada kad kecil sikit, tulis guna tangan je. Terima kasih kerana sokong kami. Daripada saya, next time beli dapat RM10 diskaun, contoh. Benda tu lagi convert tinggi. Okay? Okay. Satu Coach nak tanya. Ya. Macam sekarang ni saya pun dalam satu team yang buat servis. Okay. Contohnya buat website, yang buat ni lah cara marketing ni, buat yang content marketing, tulis-tulis tu kan. Okay. Sekarang ni kita orang punya target market memang kepada corporate punya baru nak masuk corporate lah. Kiranya sekarang ni lebih kepada usahawan yang dah besar. Ya, tapi setakat ni yang kita orang guna tu adalah kolaborasi daripada coach-coach. Maksudnya kita orang ni anak didik yang bawah tu, jadi orang kenal pun dengan nama coach yang sarankan. Jadi setakat ni yang buat pun baru buat FB Ads. Okay. Belum ada result sangat lah. Setakat ni semua ikut rujukan daripada coach-coach je dulu. Coach ada suggestion tak untuk cara nak iklankan lagi marketing tu? Okay, simple saja. Sebenarnya macam ni. Saya tak pernah tengok website tu. Sampai sekarang pun saya tak tahu apa nama website tu. That's one thing. So, antara elemen pertama yang kita nak highlightkan lah first kali, kena tahulah siapa target market kita. So, saya sasarkan contoh, untuk corporate market. Kena buat satu kempen khas untuk corporate market je. Contoh, saya nak target kepada customer ataupun end user yang nak generate income, nak jadi affiliate. So, satu kempen khas kepada orang yang nak jadi agent ataupun nak jadi affiliate ni. So kena bezakan sikit lagi. Kita kena plan marketing kita. Bukan buat ads je tau. Buat ads tu hanyalah mungkin like 5% je. Tapi gerak kerja dia adalah kita kena run satu campaign. Siapa target market dia dulu. So daripada target market tu kita dah tahu. Target market saya adalah golongan lepasan IPT yang tengah nak cari kerja. Ada lebih kurang 400,000 graduate yang nak cari kerja. Yang tak ada duit. Nak cari side income dan sebagainya. So campaign ni khas untuk dia je. So copywriting kita pun sebenarnya macam kita bercakap dengan dia. Okay?
So dia boleh jadi lenggok bahasa pun bro sis ke apalah. Dia bukan bahasa yang moden, bahasa yang biasa sebenarnya. So kita nak tarik perhatian dia, okay, nak jadi pendapatan dengan hanya register ni, kita ada lebih kurang 5,000 produk untuk anda pilih, anda boleh jual ataupun anda boleh share link apa semua, dan kita ada siap ada training dan sebagainya. So itu adalah satu bentuk kempen yang pertama yang kita buat. Next campaign untuk recruit lebih ramai pelawat ataupun kita panggil traffic baru yang tak pernah dengar lagi brand kita untuk pergi ke website kita register. So antara teknik yang kita gunakan biasanya kita akan bagi gift, swag ataupun bagi something. You kena bagi something kepada customer. Okay? Untuk dapatkan customer yang isi form, biasanya kita akan buat satu form untuk registration. Minta nama, email, nombor telefon. So you kena bagi something. Mungkin bagi siapa yang isi dapat sampel produk. Mungkin siapa yang isi ni dapat peluang untuk lucky draw. Kena bagi something supaya customer ni subscribe kita. Customer ni berminat dengan kita. Sebab kalau tak, dia akan jadi macam normal website lain je. Kita ni kena ingat, website tak semestinya orang tahu. Dia macam kita buka kedai dekat shopping mall, sebelah kita KFC, sebelah kanan adalah Pizza Hut. So, diorang ni brand yang besar. We talking about Zalora, Shopee dan sebagainya. Kita ni dah lah kedai kecil. Buat promosi pun tak buat. So, orang tak tahu pasal kita. So, kita kena buat satu kempen. Okay, first kempen Ramadan. Kempen Ramadan ni, okay, mungkin target dalam untuk produk-produk berkaitan dengan Ramadan lah. Produk makanan, produk kesihatan, ataupun sebagainya. Sebab saya sekarang ni, to be honest, saya tak tahu website ni tentang apa, dia jual produk apa, target market dia siapa. So agak unfair untuk saya bagi suggestion sebab saya tak ada data tu. Tapi kalau ada data tu, mungkin saya boleh bagi suggestion yang lebih baik lah biasanya. Tapi untuk dapatkan customer yang nak bagi database dia, nak letakkan nombor telefon dia, nak letak email dia, kita as a owner provider ni biasanya kena bagi something dulu. Mungkin boleh test dengan bagi kupon 50% beli ni, boleh guna beli dekat website kita. Ataupun mungkin bagi lucky draw. Okay, biasanya orang buat lucky draw lah kalau dekat IG atau dekat Facebook. Mulakan something supaya customer ni datang tanya dengan kita. Website ni jual apa okay ke website ni? Saya takut kalau beli-beli online ni, terutama sekali bayar guna kredit card, saya takut nak ni, is it selamat ke apa ke? Benda-benda isu tu lah biasanya. Dan sampai sekarang pun memang saya ada isu yang sama jugalah sebab website saya tak famous pun. Tapi kita gunakanlah kaedah macam mana nak convince orang supaya beli. Kita letak alamat kita, kita letak contact number. Kalau ada apa-apa masalah, boleh contact kita. So benda-benda ini bantu kepada conversion dan orang rasa confident bila dia tahu, website ni ada kedai. Lokasi dia dekat Ampang. Ini orang yang ni. Setiap hari ada. Kita buat live lagi. Kita buat live, kita ni. So, aktiviti ni lah sebahagian daripada content marketing anda. Kena ada human interact. Bukannya buat FB ad, lepas tu biar. Bukan. So, FB ad ni satu daripada 100 benda kena buat lagi sebenarnya. Okay? Okay, Coach. Thank you. Alright. Dan antara collaboration dengan coach tu, saya rasa that's quite brilliant juga sebenarnya sebab kita collaborate dengan influencer yang ada follower. Sebab macam kalau tak ada follower macam tak meluas sangat reach dia. Okay, biasanya kalau mereka kita panggil nano ataupun micro influencer ni dia ada follower dia sendiri. So okay untuk kerjasama untuk dapatkan momentum yang cepat. Cuma mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang kena bagi komitmen dan sebagainya lah. Saya ucapkan selamat maju jaya, insyaAllah benda boleh jatuh, cuma kena plan dulu. Everything need to be planned, kena ada budget. Kalau boleh ada budget lagi bagus, kalau tak ada budget kena buat cara lain lah. So benda ni saya akan sharekan insyaAllah next sesi, macam mana nak rangka plan yang untuk bulan puasa ni, apa step by step dia. Yang pertama of course anda kena start untuk buat implement 7 hari mencintai, kena buat live hari-hari. Kena ada video, kena ada gambar, kena ada content untuk anda upload. Ada kena update status setiap hari. Okay, itu saja dulu untuk sekarang. Dan selepas ni saya akan ajar macam mana untuk anda untuk masukkan data
masukkan perniagaan, dan dari situ kita boleh tengoklah data sebulan, 2 bulan, 3 bulan perniagaan. Selama 3 bulan ni, apa benda yang kita improve lagi. Okay, so saya minta maaf dah 12 suku, dah ambil masa anda. Terima kasih kepada semua. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Dan kita berjumpa lagi dalam kelas kita esok, waktu yang sama. InsyaAllah pukul 10 kita cuba. Dan berdasarkan feedback anda, saya minta kalau anda nak belajar tentang topik apa, boleh suggest di ruangan, di dalam grup kecil kita. Okay? So saya perlukan anda punya input dan saya akan sharekan. Terima kasih kepada yang berkongsi. Kita belajar sama-sama dan ini bukan kelas, ini adalah sesi perkongsian dan saya share tips-tips yang berkaitan dengan perniagaan anda saja. Alright? So ucapkan terima kasih dan ada apa-apa soalan ke sebelum kita tamatkan? Tak ada. Nah, tak apa, boleh tanya esok. Right? Tak sabar, dia takut tak bangun sahur pula kan. Alright, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita selfie esok lah sebab semua dah tak tu. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye, Coach.